Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Asani min syurutil iqtida, yang kedua daripada syarat untuk menjadi makmum itu ialah adamu taqaddumil makmum ala imamihi fi al-makan. Tidaklah makmum itu mendahului imam pada kedudukan. Fa in taqaddama alaihi fi asna'i salatihi batalat. Jika makmum itu mendahului imamnya ketika dalam solat, batal solat makmum. Au anda taharumi, ataupun kalau makmum itu mendahului kedudukannya daripada kedudukan imam, di terhadapan daripada imam, lam tanaqid, maka tidak sah langsung solat makmum tersebut. Kataqaddumi bi takbiratul ihram, samalah kesnya kalau makmum itu takbiratul ihram dahulu daripada imam, sama je kes dia. Kiasan lil makan ala zaman, dikiaskan kedudukan makmum itu terkehadapan daripada imamnya, dikias dengan waktu makmum itu bertakbir mendahului daripada takbiratul ihram imam. Naam, ya, ada pengecualian. Yustasna min zalika salatu syiddatin khauf, dikecualikan keadaan yang demikian itu, iaitulah kedudukan makmum itu mestilah di belakang kedudukan imam, dikecualikan pada solat syiddatul khauf, bersangatan takut. Kama sayati, seperti akan datang kita akan bicarakan, fa innal jama'ata fiha afdalun minal infirad, maka sesungguhnya solat berjamaah ketika syiddatul khauf, bersangatan takut, itu lebih afdal daripada dia solat bersendiri seorang-seorang. Walaupun solat syiddatul khauf tu contohnya solat dalam keadaan perang. Jadi keadaan perang tu sentiasa berubah-ubahan, menyorok, berguling. Kalau zaman sekarang orang tembak kan, lari, menyusup. Jadi imam tu kadang-kadang ke depan, kadang ke belakang, makmum tu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Walaupun sedang berlari bergerak, kadang-kadang makmum tu ke depan daripada imam, ketika tu sah solatnya, walaupun dalam keadaan ke depan, ke belakang, guling, menyusup, meloncat, sah solatnya dalam keadaan solat syiddatul khauf nama dia. Wa in taqaddama ba'duhum ala ba'din, sekalipun sebahagian daripada mereka itu terkehadapan daripada sebahagian yang lain, iaitulah kadang-kadang makmum tu ke depan daripada imam, kadang-kadang imam pula ke depan, kadang-kadang imam tu lari ke belakang, sah ketika itu. Walau syakka hal huwa mutaqaddimun am la. Habis masuk cerita baru. Kalau seorang makmum itu syak, adakah dia duduk terkehadapan daripada imam ataupun tidak. Ka'an kana fi zulmatin, contoh orang tu solat dalam gelap. Jadi dia rasa, ya aku ni macam ke depan. Jadi kalau syak, rasa-rasa, maka ketika tu sah solatnya, kerana al-yakin la yuzal bisyak. Masa dia takbir tadi tu, dia yakin dia duduk belakang imam. Bila timbul syak, maka yakin tak boleh dipadamkan dengan timbul syak. Sahhat salatuhu mutlaqan, sah salatnya secara mutlak. Li'annal asla adamul mufsid, kerana menurut kaedah asal salatnya tidak ada apa-apa yang merosakkan salat itu. Kama naqalahu al-Nawawi fi fatawihi anin nassi, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam fatwanya yang diambil daripada nas kitab al-Um Imam Syafi'i. Wala tadurru musawatul makmum li imamihi, masuk cerita baru, masalah baru. Bagaimana pula kalau makmum itu duduk satu baris dengan imam, sama baris, la tadurru, maka tidak mudarat, tidak batal lah
Kalau dia duduk makmum itu duduk satu baris dengan imamnya, tidak batal. Wal i'tibar fi taqaddum wa ghairihi lil qa'imi bil aqibi, yang dinilai pada dia tu terhadapan ke atau tidak terhadapan ke bagi orang yang berdiri, solat berdiri, ditengok pada tumit dia, wa huwa muakhirul qadami, iaitulah di belakang tumit dia, la al-ka'bi, bukan ditengok pada buku lali, tapi ditengok pada belakang tumit. Falau tasawaya fil aqibi wa taqaddamat asabi'ul ma'mum lam yadur. Kalau kedua-dua imam dan makmum itu sama sebaris pada belakang tumitnya, manakala ujung jari makmum terkehadapan daripada jari imam, sebab kaki dia panjang kan, tapak kaki dia panjang, maka lam yadur, tidaklah membatalkan solat makmum itu. Naam, ya, ada pengecualian. In kana i'timaduhu ala ru'usil asabi' darra, jika orang tu dia berdiri berjengkit, sedangkan jarinya terkehadapan daripada imam, jadi dia pergi berjengkit pula, maka batal lah. Contoh macam orang yang tadi tu, mula tumit dia sama dengan imam, sah solat dia, tapi ujung jari makmum tu panjang, jadi lebihlah daripada imam, lebih terkehadapan daripada imam. Tengah-tengah semayang tu dia pergi berjengkit, bila berjengkit, jadilah tumitnya itu terkehadapan daripada tumit imam, batal salat makmum itu. Kama bahasahu al-Isnawi, seperti yang dibahaskan oleh Imam al-Isnawi. Walau taqaddamat aqibuhu wa ta'akharat asabi'uhu darra. Kalau orang cacat, macam orang cacat, tumit dia ke depan, jari ke belakang, terbalik daripada orang lain kan. Walau taqaddamat aqibuhu, dia punya tumit tu ke hadapan, kemudian jarinya ke belakang, terbalik daripada orang lain, jadi dia pun berdiri, tumit tu terkehadapan daripada tumit makmum, tumit makmum terkehadapan daripada tumit imam, sekalipun kakinya terbalik, darra juga, batal juga solat makmumnya. Tanbihun, ini satu peringatan. Law i'tamada ala ihda rijlaihi wa qaddama al-ukhra ala rijlil imam lam yadur. Jika seorang tu berdiri sebelah kaki, manakala sebelah kaki tu dijulurkan hingga terkehadapan daripada kaki imam, lam yadur, ketika tu tidak batal solat makmum, tak batal, sah solat makmum. Itu kalau dia berdiri sebelah kaki, sebelah lagi saja dia julu kan, ataupun dia ada penyakit ke, dia berdiri sebelah kaki, sebelah lagi dia julur ke depan, dah terkehadapan daripada imam, maka tidak membatalkan solatnya. Walau qaddama ihda rijlaihi wa i'tamada alaihima, bagaimana pula kalau dia berdiri dalam keadaan macam orang berjalan kan, satu kaki kat belakang, satu kaki kat depan. Satu kaki dia dekat belakang tu, di belakang tumit imam, satu kaki lagi dekat depan tu di hadapan kaki imam, yang itu pun lam yadur, tidak batal solat makmum itu, sah solat makmum. Fi fatawi al-Baghawi, fi fatawa al-Baghawi, menurut fatwa Imam al-Baghawi. Wal i'tibar lil qa'id bil aliyah kama afta bihi al-Baghawi, bagi orang solat duduk, maka iktibarnya, penilaiannya ditengok pada papan punggung, seperti mana yang difatwakan oleh Imam al-Baghawi. Iaitu walau fit tasyahud, sekalipun ketika tasyahud. Maksudnya masa dia berdiri, dia sama baris dengan imam, tapi bila dia duduk,
papan punggung makmum tu terkehadapan daripada papan punggung imam. Papan punggung tu buntut lah kan. Bila duduk, buntut itu terkehadapan daripada buntut imam, batal solat makmum. Sebab masa duduk, kata Imam Al-Baghawi, yang dinilai siapa yang kehadapan ialah pada dia punya papan punggungnya. Jadi kalau makmum itu terkehadapan papan punggung daripada papan punggung imam, batal. Amma fi halit as-sujud, adapun ketika sujud pula, fayazharu an ayyakuna al-mu'tabar ru'usu al-asabi', maka jelas yang dikira siapa yang terkehadapan ialah pada kepala jari kan. Jadi masa sujud, kepala jari kita ni, kepala jari kaki ni dilentikkan ke hadapan. Jadi kalau orang tu berdiri, dia sama satu baris. Tapi kalau makmum tu kepala jarinya tu panjang, bila dia sujud, kepala jarinya tu lebih ke hadapan daripada kepala jari imam kan. Bila dia sujud tu kan dia berlipat jarinya tu supaya menghadap kiblat. Tapi jari makmum tu pula lebih panjang daripada jari imam, menyebabkan dia terkehadapan daripada jari imam semasa sujud. Batallah solat makmum tu. Sebab semasa sujud, yang dikira siapa duduk depan ialah tengok pada ujung jari kaki dia. Siapa yang lebih ke hadapan. Kalau makmum, batal. Kalau imam yang lebih ke hadapan, maka sah solat jemaah itu. Wa yashmulu dzalika rakibu, maka termasuk juga keadaannya demikian itu bagi orang yang solat atas kenderaan kan. Solat berjemaah atas kenderaan. Kalau orang dulu dia naik unta, naik keldai kan, solat atas kenderaan. Jadi ditengok pada, kalau orang tu naik ke atas kenderaan sedang duduk, dia tengok pada papan punggung lah. Papan punggung siapa yang ke hadapan daripada kiblat, ke arah kiblat kan, terkehadapan ke arah kiblat, maka dialah dianggap ke hadapan. Kalau makmum tu papan punggung dia tu ke hadapan daripada imam, batal solatnya. Wa huwa az-zahiru, itu adalah jelas sekali lah. Jadi yang dikira ialah pada bahagian belakang. Bahagian belakang. Wa ma qila min anna al-aqrab fihi al-i'tibar bima i'tabaru bihi fi al-musabaqah ba'idun. Jadi kalau ada orang kata bahawa yang lebih bagus, yang lebih dekat kepada kebenaran, kalau kita ukur seperti mana orang berlomba kan. Jadi orang berlomba, siapa dulu sampai mencecah garis penamat dengan bahagian depan badan dia tu, maka itulah dikira yang orang yang paling depan. Jadi dikira bahagian depan. Jadi kata musannif dekat sini, kata muallif dekat sini, kalau kita gunakan kayu ukur yang macam itu, dia adalah jauh daripada kebenaran. Jadi dalam penentu solat berjemaah ni bukan pada bahagian depan, tapi pada bahagian belakang. Kalau orang berlomba, dia kira siapa sampai dulu, iaitulah pada bahagian depan. Tapi dalam solat dia tidak begitu. Dia kira siapa yang depan ialah yang tumit dia tu terkehadapan. Itu dikira dia di hadapan. Siapa tumit dia ke belakang, dikira belakang. Dikira bahagian belakang kan. Habis. Masuk kepada masalah solat baring. Wa fil muttaji' bil jambi, bagi orang solat berbaring, mengiring, kalau orang tu mengiring sebaris, imam tu duduk dekat depan, makmum duduk kat belakang, dia dalam solat baring, tapi dia berjemaah juga. Begitulah orang beriman kan. Jadi kalau imam tu duduk dekat depan muka orang yang
menjadi makmum tu tak ada masalah. Ini kalau dia sebaris, macam mana nak kira? Maksudnya apa, dia susun sebaris tu, kepala orang kedua tu dia dekat kaki orang yang pertama kan, orang ketiga pula kepala tu dekat kaki orang yang kedua, dia sebaris gitu kan. Jadi imam, kedudukan dia macam mana? Kedudukan imam tu dikira siapa yang dia mengiring, dia punya rusuk dia tu terkehadapan menghadap kiblat. Siapa rusuk dia tu yang lebih menghadap, lebih terkehadapan menghadap kiblat. Kalau orang pertama lah. Kalau orang yang kedua kan, lebih kehadapan daripada orang yang pertama dan ketiga, maka orang kedua lah yang menjadi imam. Wa fil mustalqa birra'si, manakala orang solat melentang, ada 3-4 orang solat melentang kan, nak berjemaah juga. Ini contoh dalam orang yang kat hospital ke, dia serang wabak kan, ramai-ramai sakit, ataupun orang yang jadi mangsa pengembuman beramai-ramai kan, cedera, jadi solat melentang, tak boleh nak ngiring. Jadi siapa nak jadi imam, tengok kepala dia, kan. Wa fil mustalqa birra'si, bagi orang solat melentang tengok kepala dia. Wa huwa ahadu wajhaini yazharu i'timaduhu, iaitulah pada salah satu muka tu siapa yang paling tinggi kan. Jadi siapa yang muka dia tu lebih tinggi, maka orang tu dah jadi imam. Begitulah. Mungkin kita rasa pelik, dah baring-baring macam tu, tak larat pun nak berjemaah, sembahyang lah apa yang boleh. Itu bagi orang yang biasa-biasa, orang yang kuat iman, dia tak nak mensia-siakan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Selagi boleh dia buat, dia buat. Walaupun dalam keadaan yang uzur begitu, tak boleh nak bergerak, sembahyang baring melentang mengiring, dia tetap juga solat berjemaah selagi dia boleh berjemaah. Wa fil maqtu'ah, bagi orang yang kodong, rijluhu bima tamanda alaihi, maka ditengok pada kaki yang dia boleh berdiri. Orang yang kodong kaki, kita tengok mana kaki yang boleh berdiri. Ataupun dua-dua kodong, dia dua-dua kodong tapi satu kaki lagi tu masih boleh tegak lagi, maka diukur pada kaki yang tegak tu, untuk mengetahui dia duduk ke hadapan daripada imam ataupun belakang daripada imam. Wa fil maslub bil katif, bagi orang yang kena salib, dah tergantung kat tiang dah, dia nak juga solat, orang kena hukum kan. Biasa yang hukum salib ni sama ada dia hukuman burah ataupun ditangkap dia oleh orang kafir, dan disalib dekat tiang. Jadi dah kena salib pun dia nak solat berjemaah juga. Siapa yang jadi berjemaah, siapa nak jadi imam dalam solat berjemaah itu, tengok siapa yang bahu dia tu lebih ke hadapan menghadap kiblat. Dia tengok pada bahu. Jadi orang yang duduk kat belakang, kena salib kat belakang, lebih terkebelakang daripada kiblat, tak boleh jadi imam. Gitu. Habis kat situ. Jadi akan datang masuk kepada masalah imam kalau solat dekat depan Kaabah. Wa yasannu ayyaqifal imam khalfa maqam inda al-Kaabah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.